A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak sentuh sedikit sahaja ya sahabat. Besok masih ada lagi besok. Besok hari Khamis dan Jumaat juga ada. Juga kita nak sebut mengenai apa yang disebutkan oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, iaitu Mahaguru Homeopati Malaysia. Dan apa yang disebutkan oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini adalah pacaran pengetahuan beliau mengenai ajaran Al-Quran dan juga ajaran dalam ilmu perubatan homeopati. Semalam kita sentuh berkaitan dengan tafsiran Vital Force. Okey, semalam kita sentuh tentang tafsiran Vital Force. Kita juga kutip sebahagian daripada para Dharma Organon yang disebutkan oleh Dr. Samuel Hahnemann, iaitu tanpa vital force organisme material tidak berupaya untuk merasa, bertindak dan mempertahankan dirinya. Tanpa vital force, tubuh akan mati. Kadang-kadang kita terfikir ya, apakah Dr. Hahnemann ini ada membaca naskah Al-Quran ataupun karangan-karangan ilmuwan Islam di zaman kemajuan dan kecemerlangan Islam yang banyak menterjemah juga bahan-bahan daripada Greek yang menambah majukan tamadun Islam. Itu persoalan yang kita tanya. Mungkin Dr. Hahnemann ada membaca daripada tokoh-tokoh Islam yang hebat, tetapi cahayanya tidak sampai kepada beliau untuk memeluk agama Islam. Tetapi idea yang dizahirkan oleh Dr. Hahnemann itu berkaitan dengan vital force. Ada kaitan dengan idea mengenai roh di dalam Islam. Tapi vital force ini yang disebut juga di dalam ilmu perubatan lain dengan pelbagai nama seperti prana, seperti ki dalam bahasa Cina dan banyak lagi. Idea-idea ni telah timbul berzaman. Cuma Dr. Hahnemann dia sebut lebih sikit. Lebih pun tetapi tidaklah luas. Lebih pun tidaklah luas. Ia hanya perkaitan antara vital force di dalam diri seseorang dengan fizikal dia. Perhubungan di antara vital force, minda, fikiran dan fizikal. Okey, apa yang saya cakap hari ini ada kaitan juga jika kita bicara mengenai vital force apabila kita bicara dengan pelajar dalam kuliah perubatan homeopati. Tetapi orang-orang yang jenis materialistik dalam ilmu perubatan, dia cenderung kepada berfahaman materialistik. Dia tidak akan ingin bicara mengenai vital force, tidak ingin bicara mengenai roh, sebab bagi mereka yang ada ialah batang tubuh yang fizikal.
homeopati dengan jelas. Di dalam organon disebut bahawa pentingnya kita jaga vital force. Vital force ini mesti seimbang supaya dengan keseimbangan vital force itu badan kita berterusan sihat. Vital force kita juga mesti kuat supaya kita juga dapat menahan diri kita daripada pelbagai ancaman penyakit. Boleh terima ya? Okay. Mungkin tak ada orang yang on lagi, tapi tak apa. Tak ada yang say hi lagi. Saya pun tak sampaikan pada mana-mana grup. Okey. Mungkin saya add lah seorang lagi yang selalu on yang selalu on bersama kita. Okey, cukuplah. Supaya selepas saya tamat nanti mereka boleh lihat dengan video yang pendek dan ringkas ini. Okey, Dr. Burhanuddin ada sebut dan saya ada petik kata-kata daripada Dr. Burhanuddin. Di mana dalam ilmu perubatan homeopati ini kita boleh nyatakan bahawa Dr. Burhanuddin adalah orang yang paling awal yang menghubungkan konsep roh dan tenaga hayat. Okay, tenaga hayat adalah terjemahan dari istilah Dr. Samuel Hahnemann yang dikenali sebagai vital force. Okay. So, beliau adalah yang paling awal menghubungkan konsep roh dan tenaga hayat. Dalam organon, dia tidak berapa jelas apakah ia tenaga hayat ataupun roh. Kalau dia sebut betul-betul roh, maka ia mendapat tentangan yang hebat dari kalangan doktor-doktor yang jenis materialistik. Tetapi kenyataan beliau tidak jelas. Beliau menyebut roh, tenaga hayat itu sebagai dynamism di dalam badan. So dynamism ni orang faham bermacam-macam lah. Ada pelbagai lah, boleh baca. Antara tulisannya terdapat dalam hpati.com. Boleh baca. So, beliau menghubungkan konsep roh dan tenaga hayat di mana dengan adanya roh itulah maka wujudnya kehidupan dan kesihatan. Kalaulah roh dan vital force ini suatu yang asing tetapi berdekatan, maka roh itu memberi kehidupan, vital force yang kuat itu memberi kesihatan. Itulah secara lebih kurang. Okey. Dr. Burhanuddin mengatakan dalam salah sebuah bukunya, di dalam dua tulisan, saya petik kata-kata ini dalam dua tulisan beliau. Kata beliau, sumber hidup dan sihat dari roh, iaitu tenaga dari dalam diri itu, ahli-ahli perubatan mengenal dan menamakannya tenaga hayat. Saya buat dengan kurungan vital force. Ahli-ahli perubatan homeopati mendasarkan kesembuhan itu timbul dari dalam, iaitu dari tenaga hayat, bukan dari luar. Kerana kesembuhan itu datang dari dalam bukan dari luar, maka penyakit pun datang atau berpunca dari dalam yang menjadikan seorang itu mengidap sakit. Dan sakit atau penyakit yang ada di luar itu sama ada berkuman atau tidak adalah penjelmaan kerja yang rosak, yang tidak sihat. Dan dalam dan dari punca tidak betulnya kuasa hayat. Oh, yang ni yang semalam. Yang ini yang semalam. Kita ambil yang baru. Kita ambil yang baru. Ini yang semalam, saya baca yang semalam. Tapi sama juga, masih berkaitan dengan roh. Tapi apa yang disebutkan oleh Dr. Burhanuddin ialah istilah
vital force bukan sahaja menjadi rahsia di kalangan ahli homeopati. Di dalam ilmu perubatan lain pun, konsep yang melihat sakit dan sihat itu dari sudut keseimbangan vital force atau tenaga hayat ataupun roh memang ada. Bukan dalam homeopati sahaja, cuma mungkin cara persembahannya berbeza. Tetapi sebagai orang yang terdidik dalam ilmu agama, Dr. Burhanuddin menyebutkan bahawa pengetahuan tentang ruh itu telah dijelaskan oleh Al-Quran. Dr. Burhanuddin ada membawa, dan murid-muridnya juga membawa ayat yang sama, iaitu dari surah Al-Isra ayat 85 yang sebahagian makna yang pentingnya menyebutkan, dan mereka bertanya kepada engkau perihal ruh. Katakan sahaja ruh itu urusan Tuhanmu. Katakan sahaja ruh itu urusan Tuhanku. Kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit sahaja. Itu ditutup begitu dengan Dr. Burhanuddin. Sebab tidak wajar kita bicarakan lebih daripada itu. Pembicaraan seperti yang dibicarakan oleh Dr. Hahnemann di dalam Organon adalah munasabah dalam ruang lingkup pengetahuan manusia, kebanyakan manusia, cuma dirasionalkan juga oleh Dr. Hahnemann. So, Dr. Burhanuddin menyimpulkan ternyata dua perkara daripada pertunjukan ayat yang pendek ini ialah, pertama, roh dan jiwa itu urusan Tuhan. Okey. Dua, ilmu roh sedikit sahaja dikurniakan kepada makhluknya dan sedikit pula makhluknya yang tahu. Jika dapat, mesti disimpan betul-betul dalam peti dan rumah yang selamat. Yang demikian, ahli yang mendapat kurnia ilmu roh itulah yang mendapat memelihara hidup yang sihat dan bernilai, dan merekalah yang nampak atau mengetahui rahsia ramuan atma jiwa itu. Okey, itu tulisan Dr. Burhanuddin dalam artikelnya bagaimana menjaga kesihatan dan mengekalkan muda. Okey. Itu artikel Dr. Burhanuddin. Okey. So, konsep yang nak diutarakan ini jelas dari sudut Islam. Islam menyebut berkaitan dengan roh dan jasad. Dr. Hahnemann membawa masuk istilah vital force. Walaupun tidak dihubungkan, ia difahami oleh Mahaguru Homeopati Malaysia iaitu Dr. Burhanuddin, dan dia cuba memberi perkaitan. Dan anak-anak murid Dr. Burhanuddin seperti Profesor Muhammad Yaakob dan juga Profesor Muhammad Nur Nordin, bahkan saya pernah mendengar perbahasan beliau apabila berlaku dalam salah satu seminar pada tahun 1993, seingat saya, apabila seorang yang berpendidikan barat tapi sudah belajar sedikit mengenai homeopati tetapi kurang kefahamannya berkaitan dengan roh dan vital force itu kurang, yang menyebabkan beliau membawa slide dan menceritakan yang membezakan hidup dan mati. Apa yang dikatakan mati itu ialah sesuatu yang fizikal. Apabila jantung berhenti berdenyut. Waalaikumsalam Tok Bomoh kita. Okey. Taklah, itu sudah menjadi sejarah. Tahun 1993 tu hampir 20 tahun yang lalu lah. Tapi perkara ini berlaku jika seseorang itu berpandangan dan berfikiran materialistik. Dia melihat konsep mati itu dari sudut perubatan barat yang dipengaruhi oleh
Western medicine, falsafah perubatan barat, di mana berkait juga dengan usaha-usaha pembebasan orang-orang barat daripada gereja. 200-300 tahun dulu mereka ingin membebaskan diri daripada gereja, so mereka tidak ingin menghubungkan sebarang kehidupan yang bersifat fizikal itu dengan apa yang mereka tidak nampak, tidak dapat lihat, tidak dapat rasa. So apa yang mereka tidak dapat lihat, rasa, dan tidak dapat fikir secara rasional, mereka anggap benda itu tidak ada. Tidak boleh diterima. Okay, itulah sebabnya mereka menolak. Sebab itu salah satu karya Dr. J.T. Kent ada sebut satu topik, boleh cari topiknya berkaitan dengan materialism in medicine. Maknanya dalam ilmu perubatan ni ada orang yang percaya hubungan antara ruh dengan jasad. Ada golongan materialistik, dia akan percaya yang wujud hanyalah yang jasad yang dapat kita lihat.